Assalamualaikum. Apa khabar semua? Saya doakan anda berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera dan walafiat. Wow, demam Piala Dunia sudah pun tiba. Jadi siapakah pasukan kegemaran anda? Sila share di ruangan komen. Saya Jerman. Okey, situasi yang berlaku dalam negara kita ni pun agak hot lah. Boleh buat drama. Jadi diharapkan anda semua relax-relax sajalah ya. Sementara kita nak tunggu keputusan apa yang berlaku dalam negara kita ni. Jadi kita dengar kisah seram dulu lah ya. Tapi pada malam ini saya nak menyampaikan dua cerita lah yang saya ambil daripada Kelab Cerita Hantu Malaysia dekat Facebook. Jadi sebelum kita mulakan, kita layan di intro ni dulu. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okey, selamat kembali selepas tengok the intro. Jadi kita teruskan dengan agenda kita. Tapi sebelum kita teruskan dengan agenda kita, iaitu membacakan kisah-kisah yang diambil daripada grup Kelab Cerita Hantu Malaysia dekat Facebook. Jadi sebelum anda dengar cerita ni, dengarlah pula. Silalah like, share dan subscribe dulu ya. Jangan tengok aja, tolonglah kan, support sikit kan. Lagipun channel Misteri Horror ni sedang dalam perjalanan on the way nak capai 1000k subscriber. Jadi jomlah kita support kan. Subscribe itu free saja guys, tak perlu bayar. Jadi itulah, jom kita teruskan dengan kisah kita yang pertama. Kisah pertama ditulis oleh siapa nama ni? Okey, kisah pertama ditulis oleh Nazira Afandi. Tajuk dia Menggamit Memori. Okey. Masa remaja dululah, aku ni memang dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun aku dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebolehan sixth sense untuk nampak benda-benda macam ni. Dia selalu ada dalam kalangan manusia. Dalam ramai-ramai orang, tiba-tiba dia menjelik. Mulanya rasa takut sangat, sampai demam-demam. Tapi bila dah lama, dah asyik duk tengok aja kan, dah boleh nampak kelibat-kelibat makhluk alam sebelah ni, jadi perkara tu dah jadi Allah bisa tegal biasa. Dah jadi biasa. Ada berbagai-bagai bentuk. Ada yang daripada belakang nampak macam manusia. Ada nampak macam budak-budak, pendek je. Tapi bila pusing,
Lidah dia terjelir bergulung-gulung macam kapet. Baik, nak dijadikan kisah. Satu hari tu, aku sakit teruk. Sampai mak aku cakap, aku selalu cederakan diri sendiri. Pukul tangan, pukul muka sendiri. Sedangkan aku pun tak sedar apa yang aku tengah buat. Sampai tahap macam ni, aku rasa aku kena berubat. Pelan-pelan aku berubat ke sana ke sini, mandi air limau, bahan macam-macam lah. Tetapi masih tak ada kesan. Sampai satu malam tu, last benda lah yang aku ingat. Aku baring dari bilik. Tak ada katil ke apa, just bentang tutur dekat bawah. Aku baring. Ya, memang aku demam dan lemah. Aku pun mengiring ke kanan. Aku menghadap almari TV lama. Mak memang letak dalam bilik lama dah TV lama tu. And ada cermin kaca dekat almari tu. Jadi aku boleh nampak reflections dekat belakang. Yang seram ni, aku nampak sebiji macam makhluk dalam gambar yang dekat belakang aku. Duduk betul-betul belakang aku. Mata dia cegil, pandang tepat dekat mata aku. Badan berbulu. Entahlah, dulu payah aku nak describe. Tiba-tiba hari ni aku jumpa gambar ni. Aku nangis. Menangis semahu-mahunya. Nak jerit, tapi tak sampai. Aku genggam tangan aku sampai berdarah. Sebab bila aku genggam tu, dah kena kuku tapak tangan aku tu yang aku genggam dengan kuat sampai keluar darah. Mata aku rasa nak tersembur keluar. Nak menjerit tapi tak boleh. Itu adalah last benda yang aku ingat apa yang jadi pada malam tu. Dan sedar-sedar dah pagi ataupun siang. Sampai sekarang aku tak ingat apa yang berlaku. Aku tanyalah family aku, seorang pun tak nak cerita. Biarlah akak tak tahu langsung, kata Dema. Alhamdulillah, sekarang dah elok. Dah pindah rumah lain sebab dah kahwin. Family pun dah tak duduk rumah tu. Kisah kat rumah baru dia pun ada juga, tapi lain kali lah cerita. By the way, Gambar ni jangan tenung lama-lama. Lagi lama korang tengok, lagi banyak benda seram yang korang nampak. Itu adalah kisah daripada Nazira Afandi. Ui, seram lah. Dia ada bagi gambar Nanti saya post lah. Saya letak dalam video dia. Okay. Okay, jom kita teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni bertajuk Hospital Swasta. Ditulis oleh ahli kumpulan. Maksudnya dia tak cerita nama dia lah. Okay, baik. Kisah dia pendek je. Baik. Kejadian ni berlaku ketika beberapa tahun lepas lah, dekat sebuah hospital swasta pada jam 1.05 pagi. Pada malam tersebut, aku sedang teman salah seorang ahli keluarga aku dekat ward. Ward ni berhadapan dengan bilik pembedahan. Pada jam 1 pagi, aku pergi ke tingkat bawah. Aku naik lift nak ambil barang dalam kereta. Lift tersebut berada di antara ward dan bilik pembedahan. Pada masa tu, nothing happen. Lepas aku ambil barang dah sampai dekat tingkat tersebut, aku nak masuk balik dalam ward, tapi
tak ada nurse dekat kaunter depan nak buka pintu. Tiba-tiba aku dengar pintu di hadapan ward terbuka dan tertutup banyak kali. Tapi yang seramnya, tak ada terlibat siapa pun yang keluar masuk. Aku dengan rasa seramnya, cepat-cepat aku tekan butang lift nak turun ke bawah. Tapi sayang, lift tak terbuka. Dan pada masa yang sama, aku tekan juga loceng nak panggil nurse supaya buka pintu. Selepas beberapa minit, nurse datang buka pintu untuk aku masuk. Sempat juga aku rakam dalam keadaan seram. Meriah nah, hamai pintu dengan aku. Okey, sekian. Baik. Itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Minta maaf kisah yang agak tak berapa seram ya. Tapi cerita yang kedua ni, dia ada share video dia sekali lah. Tapi aku cuba untuk orang kata apa tu orang panggil, download lah. Aku cuba untuk download dan aku letak dalam. Okey, itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah seram pada malam ini, pada video kali ini. Terima kasih kepada anda semua yang dengar kisah ni. Kalau tak seram, minta maaf ya. Tapi bagi saya lah, kisah ni menarik lah. Sebab kisah yang pertama tu, kisah tentang yang boleh nampak tu, kan, makhluk yang dia nampak tu. Dan kisah kedua ni, kisah tentang kisah benar yang berlaku. Pintu terbuka dengan sendiri tapi tak ada terlibat masuk. Pintu hospital ni, pintu ward tu, selalunya pintu tu berat. Kalau nak kata angin tolak, memang payah sebab pintu tu memang berat. Kecuali orang yang tolak. Jadi itu sajalah kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Jadi diharapkan anda semua terhibur lah ya. Kisah agak pendek je malam ni sebab nak cepat tak ada, saja gurau. Sebab nanti malam nak tengok bola, jadi buat siap-siap lah ya. Okey, selamat menonton bola. Okey, selamat beristirahat semua. Beristirahat. Okey, itu sajalah kisah yang aku dapat sampaikan pada malam ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.